Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah sama-sama kita buka majlis ilmu kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وحصن فرجنا من الفواحش. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, seluruh ahli dan kuasa masjid, dan juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan, ruang dan peluang waktu pada kita untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dan juga berada dalam majlis ilmu, kita mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dipermudahkan urusan dunia dan urusan akhirat. Dan juga mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti insya-Allah. Insya-Allah pada malam ni sama-sama kita bermuhasabah diri, tidak lain tidak bukan untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah
kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Isa ibn Maryam kepada Hawariyin, yakni siapakah yang sanggup menjadi penolong agamaku, yakni dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, insya-Allah sama-sama malam ni kita kongsi ataupun mendengarkan nasihat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita menyambut Rabiul Awal. Sebelum ni kita dah sambut bagaimana kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambut dengan awal Muharram, sambut dengan berbagai-bagai sambutan. Maka banyaklah kita bersalawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat, yakni pertolongan di pada mahsyar besok. Yang mana di pada mahsyar besok tidak ada pertolongan melainkan dengan amalan-amalan kita. Atas muka bumi Allah, atas dunia ni lagi boleh lagi kita minta tolong. Bahkan minta tolong dengan manusia pun ada hak, tuan-tuan. Kecuali minta tolong dengan Allah Taala, tidak ada hak melainkan sampailah kepada hari kiamat besok. Tolong dengan manusia ni ada masa boleh bagi muka lagi. Hari ni kita minta beras kilo, mungkin boleh bagi lagi beras cupak. Tapi kalau hari-hari minta, jemu tak kita? Jemu, tuan-tuan, manusia. Tapi bila mana minta dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala tidak pernah jemu mendengar masalah kita. Sebab tu hari ni ramai manusia berkongsi masalah. Dekat mana, tuan-tuan? Tuan-tuan boleh jawab sendiri. Status hari-hari boleh up dalam status masalah. Boleh up dalam Facebook, boleh up dalam IG, tuan-tuan, masalah. Tapi kita lupa setiap kali kita berdoa kepada Allah Taala nak mengadu masalah kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebergantungan dengan Allah ni kita kurang. Sebab apa? Semakin hari manusia ini semakin jauh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi dengan ulama, alim ulama. Tuan-tuan, bahkan hari ni kita tengok masyarakat hari ni semakin berani mencaci alim ulama. Allahu akbar. Tuan-tuan, jangan. Sebab tu Nabi pesan, taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kamu dua perkara, bila kamu beramal dengannya, nescaya kamu tidak akan sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Al-Quran was sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hari ni, tuan-tuan, jauh manusia hari ni dengan Quran. Ambil Quran ketika bila? Ketika nak buat majlis ambil Quran. Nak nikah kahwin buat khatam Quran. Itu pun tak khatam mana, tuan-tuan? Wadduha sampai annah je. Khatam Quran tu Al-Fatihah sampai annah baru betul nama khatam Quran. Ini khatam Quran wadduha annah, tuan-tuan. Tu budak kafar boleh buat, tuan-tuan. Ambil hak rasa nak, rasa mudah. Begitu juga dengan buat tadarus Al-Quran. Nama tadarus Al-Quran. Tapi kurang sempurna, tuan-tuan. Sebab apa? Ni baca sikit, menyebabkan kita tak baca dah apa yang orang lain baca, tinggal dengan Quran. Tengok hari ni, tuan-tuan, berapa banyak kita baca Quran, nak tanya beramal jauh lagi. Quran banyak mana kita baca hari ni. Berbanding dengan surat khabar, berbanding dengan telefon. Saya sendirilah, tuan-tuan mungkin lebih lagi baca Quran ni. Jauh kita dengan Quran, tuan-tuan. Allahu akbar. Sebab tu tak pelik hari ni bila mana Allah Taala turunkan bala, Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah, sejauh mana kita hari ni kembali kepada Quran, kembali kepada petunjuk yang Allah Taala bagi.
Allah Ta'ala beri peringatan. Dan juga sejauh mana kita beramal dengan hadis Nabi SAW. Sebab ini kita tengok tuan-tuan, macam-macam gaya, macam-macam peseng orang bersalang gini. Ada hak jenis tumbuk, ada hak jenis bertampar, ada hak jenis bertepuk. Macam-macam jenis. Tapi kita lupa hak Nabi sebut, hak Nabi khabar, hak Nabi beritahu. Hak mukmin ke atas mukmin yang lain. Di antara Nabi sebut apa dia? Afsyus salam, sebarkan salam. Tu hak paling utama, afdal tuan-tuan. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Tapi sejauh mana hak tu kita beramal? Hari ni kecoh bab salam tu kecoh. Tu tak sebut lagi bab semayang jarak-jarak ni. Macam-macam fatwa keluar. Bab salam saja, Allahu Akbar. Sebab kita tak beramal dengan hadis Nabi SAW. Nabi sebut sebarkan salam tuan-tuan. Hari ni kita jumpa sebar salam, ucapan salam orang yang kita kenal. Orang tak kenal tinggal tuan-tuan. Kadang tu belaga baru minta maaf. Sebab tu besar tuan-tuan bila kita beramal dengan hadis Nabi, dengan Quran, dengan hadis Nabi. Allahu Akbar. Sebab tu jauh tuan-tuan kita tinggal. Berlaku bab gini, sebab tu tuan-tuan tengoklah hikmah di sebalik musibah. Sebab tu kita tak tengok hikmah di sebalik musibah. Bila kita tengok apa? Kesusahan orang gitu je. Tapi tak tengok sejauh mana tak kembali kepada agama. Pagi ni bermacam-macam isu tuan-tuan. Musuh-musuh Islam. Sebab ayat yang saya baca tadi disebut, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Sejauh mana kita ini nak menjadi penolong agama Allah? Sejauh mana? Ada yang sebut, ustaz, kita tak perang dah sama sekarang. Siapa sebut tak perang tuan-tuan? Cuma kaedah tu berbeza. Kaedah berbeza. Sebab tu tuan-tuan hari ni jangan kita tunding jari, jangan tunding orang ni masing-masing ikut atas kemampuan masing-masing untuk berjuang di jalan Allah. Tugas kita berlaku tuan-tuan. Hari ni ramai tinggal. Kata ikut sunnah Nabi, hak berjuang ikut Nabi, ramai tinggal. Ada buat amal ma'ruf, nahi munkar tinggal. Sedangkan Nabi dia buat amal ma'ruf dan Nabi melakukan nahi munkar. Nabi buat baik dan Nabi mencegah kemungkaran. Maka tugas kita hari ini, setiap orang ada peranan masing-masing dalam memperjuangkan agama Allah. Sebab tu hari ni tengok tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita kena select sikit IT hari ni tuan. Jangan khabar Tok Imam duduk masjid saja, jangan. Tok Imam duduk baca talqin saja, jangan. Setiap kita ni kena ada peranan. Sebab apa? Musuh-musuh Islam sentiasa memainkan peranan untuk memecah belahkan orang Islam tuan-tuan. Hari ni jangan tengok orang Melayu saja. Bahkan tengok dulu kita sebut barat. Sekarang ni tengok tempat kita sendiri tuan-tuan. Ni di negara kita sendiri. Sejauh mana kita ambil cakna tentang umat Islam pada hari ni. Kita tengok. Allahu Akbar tuan-tuan. Sampai kita nak cakap pun Allahu Akbar. Sedih tengok masyarakat kita Islam masih lagi duk main dalam bab halal haram. Hak tu saya kira dah bab makanan sebagai contoh. Kita orang BMF bab makanan. Tapi bab syariat sejauh mana? Bab tu hari ni biar seiring tuan-tuan. Syariat muamalat biar seiring. Sebab bila kita tinggal Islam jauh pada Al-Quran, jauh pada sunnah Nabi, jauh pada alim ulama tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala sebut, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Orang yang paling takut dengan aku, kata Allah Ta'ala, adalah alim ulama tuan-tuan. Sebab itulah Nabi sebut. Tadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, maka Nabi sebut pula dalam hadis yang nak menguatkan lagi. Al-ulama warasatul anbiya. Nabi sebut ulama ni pewaris aku. Selepas aku wafat, selepas aku mati,
Tak, siapa nak menjalankan tugas aku? Yakni alim ulama. Sebab tu dalam hadis yang lain, kalau kita tengok dalam kitab Matan Arba'in, Riyadhus Salihin, ada disebutkan bahawa jangan kamu cuba untuk memerangi wali-wali aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang diterjemahkan sebagai alim ulama. Barang siapa kamu memerangi wali-wali aku, maka aku akan memerangi kamu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut. Sebab tu tentang ini jangan kita pelekeh. Ada yang sebut orang agama tak boleh memimpin. Kita tengok zaman Rasulullah, siapa yang memimpin tu? Negara tersebut. Sebab tu tentang hari ni ada dah kesedaran, alhamdulillah. Kita tengok ramai ada sekolah-sekolah tahfiz, sekolah pondok, sekolah dia ada masukkan juga akademik. Di antara nak suruh menjadi pengganti besok. Biar orang yang berilmu beramal dengan ilmu dia. Sebab tuan-tuan bayangkanlah, orang yang tak ada agama memerintah ikut suka dia. Kita tengok lagi sebelum ni tengok bagaimana ikut nafsu, bukan ikut agama, maka rosak. Sebab tu ramai tuan-tuan sebenarnya. Sebab tu hari ni jangan takut bila mana nak hantar anak-anak kita pergi belajar agama sebagai contoh. Pandanglah supaya mereka dapat menjaga negara kita esok, tuan-tuan. Seperti mana zaman baginda Nabi SAW. Tuan-tuan kalau tengok balik sirah, bagaimana Nabi membangunkan kota Madinatul Munawwarah. Nabi membangunkan Madinah, bagaimana hebat, tuan-tuan. Cuma kita tak kaji bab sejarah tu. Kita sebut Tok Alim, Tok Lebar ni tak boleh pegang jawatan. Siapa sebut, tuan-tuan? Baik. Maka ini tengok, tuan-tuan. Orang yang jauh dengan Al-Quran, orang yang jauh dengan hadis Nabi, orang yang jauh dengan alim ulama, kita boleh nampak hari ni, tuan-tuan. Orang yang tidak beramal dengan Quran, tuan-tuan tengok hari ni. Bila berlaku satu musibah atas dia, dia tidak merujuk kembali Al-Quran, tuan-tuan. Sebab tu kita hari ni bila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, baca Quran kemudian mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Berapa ramai kita ada masalah tapi tak nak mengadu dengan Allah taala? Berapa ramai, tuan-tuan? Bangun sebab tu, tuan-tuan. Saya teringat Ustaz Tuan Ibrahim pun ada sebut, tuan-tuan. Di antara, tuan-tuan, waktu yang di antara afdal untuk kita bangun nak mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah waktu tahajud di antara pukul 2, tuan-tuan. Allahumma, bangunlah, tuan-tuan, mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ni malas, tuan-tuan, malas nak mengadu dengan Allah taala. Mengadu dengan manusia rajin. Tulis Facebook, lepas tu nak suruh orang like pula masalah kita, nak suruh orang like masalah, tuan-tuan. Manusia hari ni jauh, tuan-tuan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hari ni, tuan-tuan, di sebalik musibah ni, carilah hikmah di sebalik musibah. Banyak, tuan-tuan. Sebab tu hari ni sebagai contoh, saya petik tadi salam sebagai contoh. Ramai kita nak bersalam dulu baru kita memberi salam. Sedangkan Nabi sebut beri salam dulu. Assalamualaikum. Itu doa, tuan-tuan. Salam sejahtera ke atas kamu. Kita mendoakan sesama orang Islam. Sebab tu lazimi. Sebab tu, tuan-tuan, nampak perbuatan sunat nampak kecil. Nilai di sisi kita manusia ni kecil, tapi besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu, tuan-tuan, kadang-kadang kita tak nampak, kita permudahkan kerja orang, kita tolong doa pula ke orang, Allah Taala permudahkan urusan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi SAW. Sebaik-baik kamu beri manfaat pada orang lain. Sebab tu, tuan-tuan, nampak amalan sunat yang kecil, tapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan wajib teruskan, cuma amalan sunat jangan tinggal, tuan-tuan, walaupun kecil. Sebagai contoh, tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis dia, ada satu amalan yang nampak kecil di sisi manusia tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Nabi sebut membuang duri di jalanan, tuan-tuan. Kalau kita hari ni ibaratnya kuih dengan kaki je, sepak dengan kaki je. Sebab kita nampak kecil je.
Ini kalau orang lalu ni jatuh, rebah, tersungkur, dak sepak sikit. Kecil je nampak bagi kita. Tapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Batu tentang ini orang yang beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal dengan sunnah-sunnah Nabi, maka dia buat amal ma'ruf nahi munkar, dua-dua buat, jangan tinggal. Tugas kita hari ni dak orang-orang menolong agama Allah bukan sekadar mengajak kepada kebaikan, bahkan mencegah kemungkaran. Dak orang nak merasakkan agama kita. Apa peranan kita? Dak takkan Nabi sebut dalam hadis mar'a minkum munkaran. Barang siapa di antara kamu, Nabi tak sebut anda menteri ke, terimam ke, Nabi tak sebut. Nabi sebut mar'a minkum munkaran. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka cegah, tuan-tuan. Dak. Betul sebagai contoh hari ni. Ketika mana orang merosakkan agama kita, tak tengok rajin-rajin buka telefon. Dah sekali-sekala. Dah. Tapi hari ni dah menjadi kelaziman kita. Dah. Tengok telefon lama lagi pada baca Quran. Dah. Tak apalah. Dah ambil inisiatif, ambillah sebagai jihad kita, tuan-tuan, untuk melawan mereka-mereka yang merosakkan agama kita. Tengok tuan-tuan dalam ni, Allahu akbar. Macam-macam gaya orang, pesing. Dah. Allahu akbar. Sedih tuan-tuan tengok masyarakat kita hari ni dah masih lagi hanyut dengan nikmat dunia yang seketika, lupa hak akhirat. Dah. Batu hari ni saya pesan tuan-tuan, dalam berjuang dalam agama Allah ni, jangan tunggu kita ada jawatan, jangan tunggu kita ada nama. Dah, nama je manusia. Man tadi Nabi sebut barang siapa, tak kira lelaki ke perempuan. Dah, maka tugas kita dah nak membantu agama Allah. Dah, nak menyambung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Batu. Nabi sebut mar'a minkum munkaran. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran. Dah. Kemudian Nabi sebut falyughayyiru. Nabi sebut kalau kamu ada kuasa dengan tangan kamu, dah, maka cegah. Ni pihak berkuasa, pihak berwajib, dah, yang ada authority. Kemudian Nabi sebut yang kedua fabilisani, dah. Kemudian yang ketiga baru wazalika adhaful iman, hak paling lemah sekali, tegur dalam hati. Hak tu pun Nabi sebut akhir sekali. Dah. Kita ni baca hadis Nabi, hak mula tak ambil, hak akhir ambil. Dah, hak paling lemah tak boleh Ustaz. Lemah iman. Buat dak lagi lemah dah. Dah. Maka didiklah diri kita, cuba dulu. Dah. Bab tu tentang hari ni masih ramai kita ni masih takut dalam menegakkan agama Allah. Dah. Ingat tuan-tuan, saya pernah jadi imam dulu. Bila ni mantan dah jadi imam, tuan-tuan. Benda yang baik kita suruh tegur ni, memang kita kena marah dia orang semua, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan. Dah. Berapa kali kena panggil, tuan-tuan, jabat agama. Dah. Khutbah tak sakit bukan pejabat, tuan-tuan. SB terus bagi tulis ni. Khutbah. Apa sahabat-sahabat tunjuk ni hak SB tulis ni. Dah. Saya kata alhamdulillah. Kejut dah. Bab apa je? Dah. SB ni habis dah pahala jemaah dia. Saya sebut direct bab apa? Tengah sembahyang tulis. Tuan-tuan jangan main-main. Dah. Bab tu hari ni, tuan-tuan. Setengah masyarakat kita ramai lagi jahil, tuan-tuan. Dah, baru ni kecoh di masjid, tuan-tuan. Orang-orang hak menjaga masjid ni, dah, siapa tak ada dengar khutbah Jumaat. Ni pun masalah juga, tuan-tuan. Dah. Bab tu, tuan-tuan, ajarlah masyarakat kita suruh awam mari masjid hari Jumaat. Dah. Tak pun buat announcement, masjid buat announcement. Dah. Azan yang kedua tak ada mari masjid lagi, tutup itu pagar bagi contoh. Biar beri pengajaran kepada orang. Dah. Tapi jangan keras sangat pula. Dah. Di Tebeloh tu ada satu masjid tu. 10 minit sebelum azan pertama tutup dah pagar, siap kunci. Ada tu nak berlaku. Orang mari jalan ni balik. Hambat terus. Keras sangat pula. Dah. Maka tengoklah tuan-tuan. Dah. Supaya benda ni kadang-kadang Islam, bila Islam ajar kita nampak keras. Dah. Tapi bila
arah ke musyrikin hak tak betul dengan Islam ni aja, dak kita nampak lembut je. Tengok hari ni tuan-tuan. Dak. Baik. Maka tugas kita menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka beringat tuan-tuan, setiap kita ni ada tugas masing-masing. Jangan berlepas diri. Jangan sebut aku tak ada jawatan, aku tak ada nama. Tak payah jual lah, tak payah bertugas lah. Tuan-tuan, Allah Taala tanya tuan-tuan. Ingat tak bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kisah bagaimana Nabi Allah Ibrahim dibakar. Bagaimana kisah? Siapa yang ambil air nak memadamkan api yang sedang membakar Nabi Allah tu? Siapa dia? Makhluk apa nama dia? Burung tu lah. Burung memasukkan air ke dalam paruhnya, memadamkan api yang membakar Nabi Allah. Lalu ditanya oleh makhluk yang lain, wahai burung, kenapa mu nak padam? Tak terpadam olehmu kadang mu nak masuk air dalam paruhmu ni, nak memadamkan api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Lalu apa dijawab oleh burung tersebut? Aku tak kisah kalau nak ikut tak padam, aku nak padam api ni. Tapi aku takut apabila aku ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah usaha aku nak padam api ni? Tuan-tuan, itu makhluk yang bernama burung. Kita ni fikir sendiri tuan-tuan. Apa usaha kita nak bantu agama Allah? Apa ikhtiar kita nak bantu agama Allah? Batu hari ni walaupun mari semai masjid, walaupun kaji, walaupun pergi umrah sekalipun, tugas masing-masing ada masing-masing peranan dalam membantu agama Allah. Jangan esok Allah Taala tanya, mu rajin pergi masjid, mu rajin baca Quran, mu rajin puasa sunat, tapi apa daya upayamu nak menolong membantu agama aku? Apa usahamu nak bantu agama aku? Bab tu ingat tuan-tuan. Seperti mana malaikat Allah muka dan nakir tanya kita soalan dalam kubur tu. Semayang kita. Gitulah Allah Ta'ala tanya kita lebih lagi. Apakah usaha kita nak bantu agama Allah? Maka sebab tu ingat tuan-tuan, setiap kita ni ada tugas masing-masing. Cari tuan-tuan, jangan tunggu. Kadang kita ni tunggu, tak ada orang ajak pun nak buat. Betul, nak buat kebaikan kita kena cari, jangan tunggu orang ajak. Sebab kita hari ni masyarakat kita setengahnya tunggu orang ajak buat baik baru nak buat. Sedangkan kita kena cari. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang nak buat kebaikan, dia pergi cari tempat baik. Ya tuan-tuan, kita hari ni nak jadi orang baik, nak cari redha Allah, kita pergi mana? Pergi majlis ilmu, pergi masjid, pergi tempat-tempat yang baik. Batu hari ni tuan-tuan, masyarakat hari ni Allahu Akbar tuan-tuan. Saya nak sebut banyak ni kemungkaran yang berlaku. Akibat apa? Ada orang sebut kelemahan pemimpin bagi contoh. Zaman teknologi canggih sangat. Tapi lupa tuan-tuan, kita ni, orang kita ni nak memandang satu perkara. Sebab apa maksiat banyak? Sebab apa orang jahat banyak? Sebab apa? Sebab diamnya orang-orang yang baik. Macam kita ni pergi masjid dah, baik tuan-tuan. Tapi bila maksiat depan mata, berlaku kemungkaran, kita tak nak tegur. Tu tuan-tuan. Biarlah dia. Dan tahu orang ni biarlah dia. Maksiat. Sebab tu tuan-tuan, saya pergi kuliah satu tempat ni, dalam kawasan Temeloh. Allahu Akbar. Sedih tuan-tuan, kita baru tahu situ punya ramainya anak zina tuan-tuan. Allahu Akbar. Berapa orang panggil, berturun temurun tuan-tuan, anak zina. Allahu Akbar. Subhanallah. Bila saya kuliah situ, adalah masyarakat situ cerita, kenapa takut nak tegur Ustaz. Tu punca tuan-tuan. Pergi semayang masjid dah, buat baik dah, pergi haji umrah tapi berlaku kemungkaran, tak nak tegur. Ni tuan-tuan, hari ni kita tengok.
Sebab tu keliling kita ni dah, bila berlaku maksiat, berlaku kemungkaran, tugas kita dah, tak mampu pergi berepok jabat agama sebagainya, orang yang ada autoriti, tugas kita kena tegur tu. Tak, jangan sampai betul Allah Ta'ala tanya kita esok. Tak, jangan sampai Allah Ta'ala tolak habis kita amalan. Sebab apa? Tak nak tegur kemungkaran yang berlaku. Tak. Sebab tu hari ni tuan-tuan, nak jadi orang baik, tak, nak ikut sunnah Nabi, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi pesan, maka di antaranya Nabi buat amal ma'ruf nahi munkar. Tak. Kena tanam dalam diri kita ni. Buat baik tu betul dah. Tak, tapi nahi munkar tu kena tegur, tuan-tuan. Tak. Sebab tu hari ni sebatan tengok, tak, bila kita semakin banyak mencegah kemungkaran, orang-orang kafir, orang-orang yang tak suka kepada Islam, tuan-tuan tengok hari ni, Allahu Akbar, menentang hari ni. Tak. Sebab tu tugas orang kita ni bukan sekadar jual produk muslim saja. Tak. Bukan sekadar beli benda-benda yang halal saja. Bahkan melihat kemungkaran kena cegah. Tak. Setiap orang ada peranan masing-masing. Tak. Sebab tu kita hari ni sama-sama menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala supaya musuh menjadi gerun. Tuan-tuan, musuh Islam ni gerun bila mana orang Islam bersatu, bukan sekadar mari sembahyang subuh, dah bahkan bersatu dalam akidah. Tuan-tuan, musuh Islam jadi gerun. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam sirah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana peperangan Nabi, tuan-tuan, tentera kufar ni berundur, baru tengok ada nyalaan-nyalaan api di atas bukit ni, tuan-tuan. Orang kufar berundur, tuan-tuan, dari medan perang. Takutnya mereka. Sebab tu tuan-tuan, orang kufar ni, orang kafir ni, tuan-tuan, dalam diri dia tak ada iman, dia ada perasaan takut, tuan-tuan. Kita ni orang Islam takut nak bercakap benda baik. Tu menjadi lemahnya kita. Bila kita takut nak bercakap benda baik, kita menjadi lemahnya iman, tuan-tuan. Sebab tu hari ni boleh nilai masing-masing, tuan-tuan. Ramai, tuan-tuan. Bagaimana orang kafir, tuan-tuan tengok. Sebab tu, tuan-tuan, peperangan Nabi dia ada banyak strategi. Sebab tu kalau kena ngaji sirah, tuan-tuan, sebab hari ni tuan-tuan tengok baru sikit, baru sebut, baru umum PM ke-9, tuan-tuan, baru umum, baru kucang kacil dah kita. Sebab apa? Jauh kita tinggal Quran, tinggal hadis Nabi. Sebab tu tuan-tuan hari ni, kalau kita betul-betul berpegang pada Quran dan Sunnah, ijma' ulama' qiyah ni, insya-Allah, tuan-tuan, Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Sebab tu hari ni, tuan-tuan, sebab kita jauh dengan Al-Quran, baca Quran, tapi tak beramal dengan apa yang Allah Ta'ala sebut. Sebab tu jadi lemah ni kita hari ni, tuan-tuan. Sedangkan Allah Ta'ala sebut zalikal kitab, ni Quran ni, kitab aku ni, kata Allah Ta'ala, la raiba fi, tidak ada keraguan baginya, hudan lil muttaqin, memberi petunjuk kepada orang bertakwa. Siapa dia? Kita, tuan-tuan. Sebab tu kita hari ni, tuan-tuan, lazimilah mulut kita ni sebut aku orang beriman, baru kita ada kekuatan orang Islam. Kita selalu sebut aku lemah iman, selalu sebut gitu. Tak ada kita sebut di mulut kita ni, aku orang beriman, aku orang bertakwa. Sebab tu, tuan-tuan, nak jadi baik, di antara usaha nak arah kebaikan, selalulah sebut benda-benda yang baik. Sebab tu, tuan-tuan, tuan-tuan, sebagai contoh, ada anak kita kurang cerdik, tuan-tuan, sebagai contoh. Tuan-tuan, jangan keluarkan daripada mulut tuan-tuan ni perkataan yang tak cerdik bagi anak kita. Saya nasihat, tuan-tuan, walaupun anak kita ada kelebihan yang pada dia yang Allah Ta'ala beri yang kita tak tahu akan datang. Sebab tu doa yang baik-baik bagi anak kita, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Tuan-tuan, orang ni semua orang impikan anak yang soleh. Sebab tu, tuan-tuan, sebut mulut kita ni hari-hari sebut, mudah-mudahan adik jadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang pandai. Sebut doa, tuan-tuan. Sebab kita hari ni nampak tak tahulah ni degil, babi, macam-macam, tuan-tuan, keluar pada mulut kita. Sebab tu menjadi doa, tuan-tuan. Sebab tu hari ni, tuan-tuan,
ajarlah anak-anak kita sebutan yang baik-baik. Selagi tuan-tuan, hak ni ramai orang tinggal. Nabi sebut tadi, aku tinggalkan dua perkara, Al-Quran dan hadis Nabi. Di antara hadis Nabi, kalau kita nak beramal tuan-tuan hari ni, di antara Nabi tinggalkan kepada kita satu perbuatan, satu perkara, yakni Nabi beristighfar 70 kali sehari, bahkan lebih dalam riwayat yang lain. Maka sepatutnya amalan ni kita beramal tuan-tuan. Hari ni sejauh mana istighfar kita? Banyak mana istighfar kita tuan-tuan? Jauh tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, orang yang mencari alasan sebagai contoh. Tak sempat ustaz, tak ada masa. Selagi saya pesan tuan-tuan, mulut kita jangan sebut tak ada masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lazimi mulut kita sebut tak ada masa nak pergi masjid, tak ada masa nak baca Quran, tak ada masa nak tengok hadis Nabi. Jangan sebut tuan-tuan. Mulut kita. Kalau tak ada masa sekali sebut, insya-Allah niat supaya Allah Taala beri kesempatan waktu kepada kita. Jangan sebut tak ada masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Allahu akbar. Tuan-tuan, sebab tu doa Nabi, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kata Nabi SAW, sabbi qalbi, tetapkan hatiku ala dinik, atas agamamu, wa ala ta'ati, dan ke atas ketaatan kepadamu, yakni perintahmu. Sebab tu tuan, jangan sebut kita tak ada masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan Allah Taala sampai satu masa Allah Ta'ala tarik waktu tu kita dengan dia, sampai tahap kita leka meninggalkan semayang. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, fawailul lil musallin, neraka wil lah bagi orang semayang. Yang bagaimana? Tuan-tuan, semayang yang lalai waktu bila? Lalai pada waktunya. Hak ni banyak berlaku tuan-tuan. Sebab apa? Sebab lidah kita, mulut kita lazimi sebut tak ada masa. Tuan-tuan, jangan main-main. Sebab tu hari ni mulut kita, lidah kita jangan sebut tak ada masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pesan tuan-tuan hari ni. Sebab tu Nabi tuan-tuan, dia beristighfar sehari 70 kali. Nak tinggal kepada umat dia, yakni kita ni, supaya lazimi istighfar tuan-tuan. Sebab kita ni orang yang banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa. Sebab tu tuan-tuan, khususiah, buat amalan khususiah untuk diri kita, sehari 70 kali istighfar, lebih lagi molek tuan-tuan. Sebab tu di antara sunnah Nabi yang perlu kita ikut, selalulah banyak istighfar tuan-tuan. Allahu akbar. Selawat Nabi, istighfar ni hari-hari jangan tinggal tuan-tuan. Baru ada keberkatan dalam hidup kita tuan-tuan. Sebab tu hari ni kita nak masuk syurga Allah esok, tidak lain tidak bukan selain pada amalan, syafaat daripada Nabi SAW, pertolongan di padang mahsyar. Sebab tu hari ni buat amalan tuan-tuan. Apa amalan Nabi, hak tu kita buat termampu. Istighfar paling mudah tuan-tuan. Astaghfirullahalazim paling pendek. Astaghfirullah paling pendek. Panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang lagi, taubatan abdil zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatahu wala nusyura. Panjang lagi, penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abuhu laka bi ni'matika 'alayya wa abuhu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Penghulu istighfar. Ustaz tak pandai tuan-tuan, zaman canggih tuan-tuan pakai telefon mahal pada saya lagi. Cocok earphone tu tarik dia. YouTube penghulu istighfar. Dengar tuan-tuan. Tak boleh lagi minta Tok Imam tolong foto stick, tolong print Tok Imam, tolong beri tuan. Amal penghulu istighfar. Dalam hadis Nabi sebut tuan-tuan, kalau kita baca sehari penghulu istighfar, sehari sekali, andainya kita waktu itu, hari itu kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita mengamalkan penghulu istighfar, insya-Allah syurga baginya. Allahu akbar tuan.
Waktu tuan-tuan hari ni jangan tinggal amalan-amalan sunat walaupun nampak kecil. Di samping kita buat amalan wajib, kita nak menampung cacat celah wajib kita tadi, tampunglah dengan amalan-amalan sunat. Sebab tu tuan-tuan, apa yang Nabi sebut dalam sirah, apa yang Nabi beramal, mudah-mudahan kita menjadi amalan kita pada hari ini. Sebab tu tuan-tuan, jangan sebut kita tak ada masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Andainya Allah Taala tarik masa tuan-tuan, menyebabkan kita boleh tengok hari ni semayang dalam keadaan lalai, tinggal semayang, memperkecilkan semayang-semayang, tak apalah, biarlah, masa ada lagi. Nampak tuan-tuan, Allah Taala tanda, Allah Taala tarik masa kita tu, Allah Taala beri kepada kita apa? Tu tuan-tuan. Tak apalah, waktu ada lagi. Dan lagi nak semayang ni. Lambat lagi, waktu asar tak masuk lagi. Tuan-tuan, tanda Allah Taala tarik waktu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, jangan keluar dari mulut kita, jangan sebut daripada mulut kita tak ada masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan perjuangan Nabi SAW. Jangan kita sebut kita ni kita bukan orang berjuang, kita jangan sebut tuan-tuan. Kita semua ni adalah menyambung perjuangan Nabi SAW. Andainya kita orang yang berdakwah, andainya kita orang yang kita sambung perjuangan Nabi. Maka tuan-tuan, setiap kita ada peranan masing-masing. Pesan saya tuan-tuan, buat amalan sunat dan jangan lupa tuan-tuan, jangan lupa. Lazimilah mulut kita, lidah kita dengan istighfar dan selawat Nabi. Kemudian lazimilah mulut kita jangan sebut perkara-perkara yang maksiat kepada kita. Bagi contoh tadi tuan-tuan, tak ada masa dengan Allah Ta'ala, tu semua maksiat tuan-tuan. Jangan main-main. Jangan kita nampak maksiat ni duduk berdua, duduk gedok tuan-tuan. Maksiat ni sebab tu lah, kalau ulama tasawuf lagi perincian dia lagi halus tuan-tuan. Sampai sebut tak ada masa dengan Allah pun maksiat tuan-tuan. Jangan main-main. Sebab tu tuan-tuan, bila kita contoh ada orang ajak kita pergi ke tempat yang baik, pergi ke masjid, majlis ilmu sebagai contoh, sebut insya-Allah. Kalau kita tak mampu, sebut insya-Allah. Mudah-mudahan kita niat, ya Allah, kau hadirkanlah waktu kepada aku, mudah-mudahan terbuka pintu hati aku untuk pergi ke tempat yang baik-baik. Sebut insya-Allah tuan-tuan. Sebab setiap perbuatan kita yang baik, kalau kita tak mampu nak buat, sebutlah insya-Allah. Lazimi tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, nampak amalan kecil, amalan sunat ni, Assalamualaikum, selawat, istighfar, tak sebut benda insya-Allah dan sebagainya, nampak kecil, tapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi tuan-tuan dalam perjuangan Nabi SAW, jangan tangguh perkara yang baik. Jangan tangguh tuan-tuan, nak buat kebajikan, nak buat kebaikan, jangan tangguh nak buat derma, jangan tangguh. Sebagai contoh istighfar. Bila sebut istighfar, astagfirullah, ingatlah dosa-dosa tuan-tuan. Lazimilah kita, kalau boleh sehari jangan kurang 70 tuan-tuan. Buat amalan khususiah untuk diri kita. Ambil apa yang Nabi buat, bagi contoh Nabi buat 70 kali. Kita ambil apa yang perbuatan Nabi tu, kita buat sehari 70 kali, insya-Allah ada keberkatan dalam hidup kita. Di samping mendampingi orang-orang alim tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, hari ni bila ramainya orang-orang alim masih ada yang masih ada ni, tuan-tuan pergilah minta doa, minta keberkatan daripada orang-orang alim tuan-tuan, minta tuan-tuan. Sebab tu ramai antara kita bila pergi ni orang-orang alim, barulah rasa menyesal tak dah jumpa macam-macam. Tuan-tuan pergi tuan-tuan, jumpa orang alim, minta doa daripada orang-orang alim tuan-tuan. Orang alim tuan-tuan, sebab tu orang tuan-tuan tengok orang alim, bila orang buat khianat ke dia tak walah tuan-tuan. Dia minta Allah Ta'ala je tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, bila kita rapat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila kita ada musibah, bila kita dizalimi, insya-Allah tuan-tuan, tuan-tuan angkatlah doa, mohonlah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah makbul tuan-tuan. Sebab hari ni punca tak makbul di antara kita jauh dengan Allah Ta'ala, kita tak mengakui kesilapan dosa kita. Apa dia? Tak nak istighfar. Sebab tu kalau boleh doa kita tuan-tuan, mula-mula sekali selepas memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akui dulu dosa kita, ya Allah. Allahumma rabbana zalamna, ya Allah, kami menzalimi diri kami, ya Allah. Minta supaya ampunkan dosa dulu, kemudian barulah minta hajat kita. Sebab tu hari ni tuan-tuan,
Bagi contoh, nak sembahyang hajat, kalau boleh tuan-tuan, minta doa supaya Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita dulu, minta mengakunya kita ni banyak dosa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian barulah minta hajat kita. InsyaAllah tuan-tuan, sekadar tu dulu pengisian saya pada malam ni. Sama-sama kita ambil iktibar dan pengajaran. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan menjadi panduan bagi kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, sebelum akhir tuan-tuan, di luar sana saya ada sikitlah barang yang saya buat sendiri. Tu tuan-tuan, tak kerja berdakwah gitu lah tuan, tak super kerja macam cikgu makan gaji. Tak, apa yang ada saya usaha tuan-tuan, tidak mengharapkan orang lain. Tak, sebab tu teringat tuan-tuan bila alim-alim orang-orang dulu tuan-tuan, tak, penuh guru-guru saya dulu, tak, sampai tahap pergi jual pisang, jual ubi tuan-tuan. Tak, tapi tak nak cerita masalah ni bab ni. Tak, kita buat usaha sendiri. Tak, insya-Allah mudah-mudahan. Tak, sedikit tuan-tuan saya buat sambal hitam rumah saya buat. Tak, saya buat minyak urut saya buat sendiri. Tak, minta saya pergi belajar. Cuma urut tu tuan-tuan kena urut sendiri. Minyak je saya buat. Nak tuan-tuan nak sembuh lagi, suruh rumah urut tuan-tuan. Dah. Cuma minyak saya buat sendiri. Minyak tu saya dah rupiahkan. Saya pergi belajar tuan-tuan buat minyak, cara masak, cara rupiah saya siap. Dan juga istimewanya minyak saya punya minyak zaitun. Alhamdulillah tuan-tuan. Setelah rujuk dengan guru saya buat guna minyak zaitun. Buat semua herba-herba kampung tuan-tuan. Serai wangi saya letak gitu. Cuma minyak tu tak wangi tuan-tuan. Minyak urut saya tak wangi. Nak wangi tuan-tuan kena beli minyak wangi sendiri. Minyak saya memang buat minyak urut je. Cuma saya dah rukiahkan. Cuma tuan-tuan akan contoh, tuan-tuan rasa tak cukup ustaz ni rukiah, buat sendiri tuan-tuan, tak ada masalah. Tuan-tuan nak baca 30 juzuk terpulang. Cuma saya malam ni saya bawa sikit. Mudah-mudahan dapat tuan-tuan isi minyak-minyak kereta saya. Alhamdulillah dah. Gitu sedikit hak saya usaha. InsyaAllah. Cuma pesan saya gitu tuan-tuan. Jangan tinggal amalan-amalan sunat kita. Nak lagi kita orang berjuang jalan Allah Ta'ala ni, tak sentiasa mengharapkan tawakal kepada Allah tu sangat kuat. Sebab kita diuji setiap masa. Mudah-mudahan tuan-tuan di luar sana, saya jual minyak urut saya buat sendiri tu, saya packaging sendiri, beli botol sendiri. Saya jual RM15 tuan-tuan. Sambal tu saya jual RM10. Minyak tu tuan-tuan sebagai contoh hari ni, ustaz saya datang tak ada duit, tapi saya nak, tuan-tuan ambil. Tuan-tuan ambil, ingat bayar tuan-tuan. Bila-bila ingat tak bayar. Tuan-tuan malam ni tak ada duit, ustaz saya tak ada duit, tapi saya nak ambil tuan-tuan. Saya beri malam ni insya-Allah. Ambil dari luar sana, ada sahabat saya tolong jaga. Nanti ingat bayar tuan-tuan. Kalau lupa, ustaz lupa mana, saya halal tuan-tuan. Lupa. InsyaAllah. Mudah je saya tuan-tuan. Tapi buat lupa, tuan-tuan jawab dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.